Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, tuan-tuan ustaz, Al-Fadil Al-Habib Said Suhaimi Al-Idrus hafizahullah yang mengiringi saya tadi datang ke sini daripada madrasah beliau, kepada pengerusi Masjid ahli jatuhan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, dan seluruh ahli jamaah yang hadir pada kuliah jemputan bulanan yang kita nak fokus kepada sunnah atau bid'ah. Jadi secara umum, kita orang Islam ni kita memang nak ikut sunnah lah. Dan kita tak mahulah buat bid'ah. Bahkan bahasa orang kita pun kalau benda tu pelik-pelik orang buat, dia kata benda Allah bid'ah mu ni. Bid'ah tu barangkali daripada perkataan Arab dah. Bid'ah. Benda tu telajuk, benda tu lebih. Cuma dalam kita memahami sunnah dan bid'ah ni, kebelakangan ni orang jadi keliru, jadi semabuk. Hak ni selama ni kita buat, kita anggap tu satu perkara yang molek, yang comel. Tiba-tiba mari kawan-kawan kita kata dok comel perbuatan kita ni. Contoh mudah-mudah ya, macam kita kata baca Yasin malam Jumaat pun ada juga orang buat isu. Apatah lagi tahlil arwah misalnya. Bila kita tanya buat apa jadi gitu, dia kata Nabi pun tak buat. Nabi sendiri pun tak buat, apa mau pergi buat? Nabi pun tak amalkan baca Yasin malam Jumaat kata dia. Bapa mau pergi buat? Sehari dua ni Nabi pun tak amalkan baca doa lepas mayang ramai-ramai. Tak bapa mau pergi buat? Nabi pun tak amal selawat selang-selang tarawih. Bapa mau pergi buat? Jadi ni tujuan kita kuliah malam ni. Moga-moga hak bolok, hak jadi semabur tentang isu ni dapat dijelaskan. Sunnah dulu. Sunnah ni adalah jalan, cara ataupun pegangan. Ya, dari segi bahasa as-sunnah ay at-tariqah, jalan. Yang kata tarikat tu ambil pada perkataan bahasa Arab lah, tariqah, tapi itu jalan khusus. Jalan orang nak menyucikan jiwa, membersihkan hati. Sementara dari segi istilah, beza ya. Kalau dari segi bahasa, jalan yang buruk pun dipanggil sunnah juga. Ya, dalam hadis Nabi SAW baginda bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam ni sunnah yang molek, yang comel. Dalam hadis yang sama Nabi SAW juga bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang buat dalam Islam ni sunnah yang buruk. Ada juga sunnah yang buruk. Dari segi bahasa ada. Sebab dari segi bahasa sunnah tu jalan. Jalan boleh jadi molek, comel, boleh jadi buruk. Tapi kalau dari segi istilahan, dia fokus hanya pada jalan yang comel saja. iaitu at-tariqatul mardiyatul maslukatu fid din,
jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama. Makna khusus lah. Bila orang kata jom kita hidupkan sunnah, mari kita perkasakan sunnah, mari kita hayati sunnah, tu comel je lah. Tak ada orang nak ajak benda hak buruk, ya. Jadi di sini jelas. Cuma kita nak fokus malam ni insya-Allah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita juga tahu kita kena ikut sunnah salafus soleh, iaitu generasi awal umat Islam, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Pasal ilmu agama ni bukan kita boleh direct daripada Nabi SAW. Mesti lalu jalur daripada anak murid Nabi namanya sahabat. Hak ngaji dengan anak murid Nabi namanya tabi'in. Murid kepada hak ngaji dengan anak murid Nabi namanya tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita. Dan tentulah jalur itu jalur ulama. Kita tidak mahu ambil agama kita daripada juhalat, orang jahil-jahil yang dia pandai berlagak, pandai berceramah, pandai bercakap. Kita tak mahu ambil daripada dia, sebab dia bukan pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Yang mewarisi daripada para Nabi adalah ulama. Jadi ini 3 sunnah. Hak nombor 1 sekali adalah sunnah Rasulullah SAW. Apa dia? Sunnah Nabi secara mudahnya jalan Nabi, cara Nabi, ajaran Nabi. Secara terperinci. Maknanya kalau kita nak bagi, boleh bagi pada 3. Iaitu merangkumi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa benda hak Nabi buat? Sunnah. Orang Arab kata sunnah fa'liyah. Dan apa benda yang Nabi sallam kecek, hak Nabi ayat, hak Nabi khabar, ya, hak tu juga sunnah. Namanya apa? Sunnah qauliyah. Kadang-kadang orang lain buat. Orang lain yang kecek, orang lain yang bercakap, bukan Nabi pun. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam iktiraf perbuatan itu atau Nabi puji. Nabi kata ada pahala sekian-sekian, malaikat tulis pahala begitu begini. Bahkan kalau Nabi SAW diam pun kita tahu bahawa perbuatan itu tidak haram. Pasal kalau haram mesti Nabi bunyi. Nabi wayak ni tak boleh buat ni. Ya. Itu namanya sunnah periktirafan. Dalam bahasa Arab sunnah takririyah. Jadi rupanya sunnah ni luas. Ya, perbuatan sunnah, perkataan sunnah, periktirafan daripada Nabi SAW juga dipanggil sunnah. Secara meluas, bila kita kata sunnah Rasulullah SAW meliputi semua sumber-sumber hukum syarak. Kalau kita kata sumber undang-undang negara kita ni, perlembagaan persekutuan, akta parlimen, enakmen negeri, keputusan mahkamah, itu sumber undang-undang Malaysia. Tapi sumber undang-undang Islam apa dia? Quran, sunnah, ijma', kesepakatan para ulama, qiyas, ya. Ada lagi ulama bincang masalah mursalah, saddu zara'i dan sebagainya. Maka itu sunnah Nabi SAW secara luas. Baik. Kebelakangan ini ada salah faham ataupun salah sampai tentang sunnah Rasulullah SAW. Salah faham ni boleh mudah sikit lah, sebab dia maklumlah sibuk-sibuk, ya. Duk jual, duk kerja, tak dan nak mengaji mana. Salah faham. Bila orang buat ayat ke dia, lagu ni hak sebenarnya, terima kasih lah, mudah sikit. Hak jadi payah ni adalah salah siapa. Sebab hak jen nyapa tu pun ustaz juga. Sahibul fadilah. Sila air bilang sahibul samah. Tapi ia salah siapa. Hak ini payah. Sebab orang mesti mikir takkan ustaz wayak tak betul. Pula ustaz bukan calang-calang, bukan ustaz kampung ni ada PhD, bisa kata tak. Jadi hak ni bahaya. Salah siapa bahaya. Dia wayak, ya. Berzikir ramai-ramai lepas sembahyang tak ada dalil, selawat selang tarawih tak ada dalil, ya. Apa lagi tak ada dalil. Bahkan qada sembahyang kalau tinggal dengan sengaja tak ada dalil kok, ya. Maknanya kita ni kena qada kalau tak ingat. Kita terlupa, kita pun tinggal sembahyang. Itu kena qada. Atau kita jenera, tidur, Allah habis waktu dah. Masuk waktu lain dah, tak sembahyang lagi. Itu kena qada. Tapi kalau kita jenis malah nak sembahyang, waktu tak payah qada. Sebab tak ada dalil kata. Jadi ini namanya salah sampai. Maka kita nak ayat. Salah sampai ni pertama orang tu jadi keliru. Ya. Mungkin sebelum ni dia tiap malam Jumaat dia rajin mari ke masjid. Sebab apa? Pertama boleh sembahyang jemaah pahala lebih.
Kedua, biasa malam Jumaat ada sesi baca Yasin ramai-ramai. Yang ketiga, malam Jumaat ni lah sejik kerek buat jamuan, makan free sedap juga. Ya, rajin dia mari. Jadi bila dia dengar kata baca Yasin malam Jumaat ni bid'ah, tak ada dalil, dia jari mari keliru, duduk rumah dengung. Bini tanya, dah abang tak pergi sejik? Nak pergi tapi tu lah. Kan jadi bid'ah pula. Dah duduk di rumah tengok Gusti. Gusti tu sunnah kot celah mana, wallahu alam lah, tapi dia jadi keliru. Kemudian jadi pecah, jadi balah. Tapi tak berlaku lah agaknya di Terengganu ni. Tapi belah-belah KL tu jadi dah. Saya ada dululah ada satu kuliah di satu masjid di area sebelah Shah Alam Petaling Jaya. Nazir masjid dia ayak, dia kata jemaah dia baru ni balah, dia kata baru ni tu lama dah lah. Balah dia kata. Saya kata buat apa pula? Balah dalam sejik. Dia kata lepas solat, lepas sembahyang, ada sebahagian jemaah ni selawat sambil bersalam tu, selawat dak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sedap selawat, mari seorang jemaah hak dia sudah terpengaruh dengan salah siapa ni, dia pergi marah. Dia kata apa ni, buat benda bid'ah ni. Rupanya hak kena marah ni marah juga. Jadi akhirnya balah. Jadi balah dalam sejik sunnah ke bid'ah? Hak tu jelas-jelas dah, tak ada khilaf dah. Tak, balah dalam masjid ni memang dilarang. Balah tempat lain pun dilarang, apatah lagi balah dalam rumah Allah. Sama-sama jadi tetamu Allah, tak tahu balah, tak malunya. Tak malu ketua rumah. Kisahnya apa? Kisahnya selawat masa bersalam-salaman. Baik. Dan menjadi punca sikap ekstrim. Ya, ada yang sampai dia kata, sekarang kita biasa baca dalam Facebook, dia oyak daripada dia pergi ke majlis-majlis selawat, lebih baik dia pergi ke pesta minum arak lagi. Ringan lagi minum arak pada pergi majlis selawat. Sebab minum arak hanya maksiat. Sedangkan majlis selawat ni bid'ah. Memang betul ulama oyak, maksiat lebih ringan pada bid'ah. Sebab maksiat ni dia tahu salah, pas dia nak taubat. Bid'ah ni dia suka ke molek. Maka bila dia nak taubat benda dia ingat molek. Tapi adakah bid'ah yang ulama sebut tu selawat sambil bersalam, atau bid'ah apa yang ulama maksudkan? Situ. Kemudian ada yang kata daripada meratik amal-amal dalam sejik, baik menaik zina atas masjid comel lagi. Ini namanya ekstrim dah dalam beragama. Ya. Dan bahkan ada yang sudah jadi, dia ke tahap dia ayat set-set ni, set-set hak jenis buat bid'ah ni, kalau dah dakwah dia tak seikut, maknanya halal darah dia, boleh bunuh. Ini yang berlaku. Jadi salah faham ini membawa kepada seolah-olah dia menghukum haram. Buat benda baru yang tak ada zaman Nabi, maka automatik haram. Padahal menghukum haram perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Dia kata, ni apa dok selawat selang-selang tarawih? Kita kata dah buat apa? Nabi tak buat. Pas Nabi tak buat, kira ke mana? Haram ke? Setengah tu dia jadi was-was balik. Bertak oyak lah haram, tapi Nabi tak buat lah. Dah kalau tak haram, dia mau bising buat apa? Kita nak bising ni benda haram. Kita nak larang buat benda ni haram. Kalau benda tak haram, tak payah bising. Tapi ada setengah tu dia tak malu lah. Dia buat bising. Dia buat haram. Dan Nabi tak buat. Kita nak ambil faham bahawa menghukum haram satu perbuatan semata-mata kerana Nabi SAW tak buat perbuatan itu bercanggah dengan Quran. Sikap dia itu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, dan bercanggah dengan ilmu yang dipegang oleh para alim ulama dalam bab hukum hakam, namanya usul fiqh. Fiqh ni kita mengaji haram, tak, makruh, harus, sunat, wajib, itu fiqh. Usul fiqh ni dia mengaji hak hukum saat ni waktu baik daripada mana, apa sumber dia, dan apa teknik waktu baik hukum daripada sumber. Tu ceritanya usul fiqh. Kalau dia kata tak boleh buat benda ni, apa sebab? Sebab Nabi tak buat. Dia lawan ilmu usul fiqh. Mana dia lawan Quran? Iaitu firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dibawa oleh kamu oleh Rasul, hendaklah kamu ambilkan dia. Hak Nabi bawa tak usah tolak. Soal tak mampu buat nombor 2. Hak Nabi bawa ambil, terima. Ya. Dan apa yang bagi dia larang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti. Bawalah, tak usah buat lah. Sebab Nabi larang. Quran wayak ke apa? Quran wayak hak Nabi larang. Quran tak wayak hak Nabi tak buat.
Quran tak sebut wa ma lam yaf'alhu fantahu. Dan apa satu perkara hak Nabi tak buat, maka demo tu kena berhenti, tak usah duk buat. Tak ada. Quran ayat apa hak Nabi larang. Maka siapa dia yang kata Nabi tak buat maka haram, dia telah buat bid'ah. Dia dah tambah benda hak Quran tak ayat. Jangan kita sangka menghalalkan benda haram saja berdosa. Mengharamkan benda yang halal juga berdosa. Quran tidak melarang benda hak Nabi tak buat. Bahkan Nabi SAW sendiri dalam hadis, Nabi SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa satu perkara yang saya larang kamu daripada melakukannya, jauhilah perkara tersebut. Dan apa satu perkara yang saya suruh kamu melakukan, lakukan semampu kamu. Oh, jadi hak Nabi suruh kena buat. Ya, tak mampu, buat semampu kamu. Hak Nabi larang, buatlah. Jauhilah hak Nabi larang. Hak Nabi tak buat, tengok dulu. Sebab hak Nabi tak buat ni belum tentu haram. Boleh jadi haram. Contohnya, Nabi SAW baginda tidak minum arak. Dan memang minum arak haram. Tapi kalau kita tengok kajian para alim ulama, haram minum arak bukan pasal Nabi tak minum. Pasal memang ada dalil yang jelas yang mengharamkan arak. Misalnya Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Ya, arak, judi, tilik nasib, sembah berhala, ini adalah perbuatan yang kotor daripada perbuatan syaitan. Itu dah satu tanda kata haram. Allah wayak ni perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka hendaklah kamu jauhi. Dah dua tanda kata benda ni haram. Bukan sebab Nabi tak minum arak. Ya, sebab ada dalil-dalil yang mengharamkan arak. Baik. Dan bercanggah dengan ilmu usul fiqh. Kenapa? Kerana dalam ilmu usul fiqh, sumber hukum ni banyak. Bukan hanya perbuatan Nabi saja. Quran sumber hukum, perkataan Nabi sumber hukum, pengiktirafan Nabi SAW sumber hukum, ijma' ulama sumber hukum, qiyas sumber hukum. Kita sebut sana masalah mursalah, saddu zara'i, uruf, qaulus sahabi, ya, istishab. Ini antara sumber hukum yang dijadikan panduan oleh para ulama. Tiba-tiba dia sepit kepada hanya perbuatan Nabi. Nah, kita fokus 4 cukuplah. Bayangkan highway ada 4 lorong. Tiba-tiba hari itu kita nak lalu, kita dapati 3 lorong ditutup, disekat. Agak-agak jam tak jalan. Jam lah tak. Hak lorong 4 jadi 1. Dah lah dia buka 1. Hak 1 tu pula dia buat 3 bahagian. 2 dia tutup, 1 je dia boleh lalu. Bah lagi bakal pakai tepi lah. Memang juga tak lepas lah. Tak. Kereta pun belum tentu. Motor lepas, banyak motor lepas masuk Terengganu, RSZ apa saat ni. Saya mari pada Pekan Pahang, ada program sana, banyak motor lalu. Motor lepas. Hak lain tak lepas. Inilah bayangan apa salah faham ni buat pada agama kita. Agama kita asalnya luah. Nak siapa pada hukum, lalu lain Quran siapa. Lalu lain sunnah siapa. Lalu lain ijma' pun siapa. Lalu lain qiyas siapa lagi. Tiba-tiba dia jadi tak siapa disebabkan disempitkan oleh salah faham ni. Contoh mungkin ada tuan-tuan pernah dengar orang mempertikaikan amalan berzikir dengan sebut Allah. Kan zikir macam-macam dah. Ada orang subhanallah, ada orang zikir dengan alhamdulillah, ada orang berzikir dengan Allah Akbar, ada yang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Hak popular tempat kita ni adalah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Ini zikir. Tapi ada juga orang tempat kumpulan dia zikir sebut Allah je. Allah, 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 Allah. Ya. Jadi hak zikir sebut Allah ni lah ada orang wayak tak ada dalil. Betul ke tak ada dalil? Dan Nabi tak ada yang buat. Adakah dalil hanya perbuatan Nabi SAW? Ayat Quran, wadhkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Bila sebut Allah banyak-banyak tu kan dah terpayung dengan dalil Quran. Quran bukan dalil. Ya. Tu maksudnya ingat ustaz. Wazkurullah tu maksud ingatlah Allah. Ya. Wazkurullah kalau bil qalbi maknanya ingat. Wazkurullah kalau bil lisan maknanya sebut. Bila Allah berfirman wazkurullah, kau belaka. Allah suruh sebut Allah dan Allah suruh ingat Allah banyak-banyak.
Ya. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Nama Tuhan kita apa? Allah. Ya. Kemudian ijma' ulama tak kurang daripada 700 tahun lebih, tak ada ulama petikai zikir Allah Allah. Awal-awal tokoh yang mempertikaikan zikir Allah Allah nama beliau Al-Imam Ibn Taymiyah. Walaupun beliau orang alim, bahkan anak murid beliau pun ramai orang alim, tetapi ada fatwa-fatwa beliau yang ditolak oleh ulama sezaman dengan beliau kerana melanggar ijma'. Hati-hati ya. Kemudian kias. Kan zikir ni sama seperti ibadah-ibadah lain yang dipanggil ibadah yang tidak diikat. Dalam bab bid'ah sunnah ni, kadang orang jadi pada otak dia jam, dia tak boleh mikir molek. Bila kita royak, benda baik apa salah kita buat? Bukan benda unduh, benda baik. Oh, dia kata, Ustaz kalau pakai kaedah asal baik boleh buat. Faham apa Ustaz tak main subuh 4 rakaat? Dia orang pasal lagu tu. Kalau asal baik boleh buat, kenapa Ustaz tidak sembahyang subuh 4 rakaat? Kena bisik slow-slow di telinga dia. Sejak bila main subuh 4 rakaat baik bang? Dia baik tak baik ni ikut syariat. Bukan baik tak baik ikut kepala otak kita, tidak. Dari segi syariat, sembahyang subuh tu 2 rakaat. Maka kalau kita sengaja buat 1 rakaat tu tak baik, kita sengaja buat 3, 4, 5 rakaat pun tak baik. Dia tak boleh beza. Ibadah yang muqayyadah dengan tidak muqayyadah, dia tak boleh beza. Ibadah muqayyadah memang tak boleh buat lagu lain dah. Dia ikat dah macam sembahyang dengan waktu. Malam ni kita ada kuliah, jadi kita nak lega sikit. Garik Isya ni kita buat petang saat ni dah siap-siap. 6.30 kita sembahyang garik, ya. 6.45 kita sembahyang Isyak. Jadi malam ni lega tak payah sembahyang. Tak boleh. Diikat dah dengan waktu. Ya. Kecuali atas nama jamak, takdim jamak takhir tu ada pengecualian. Sembahyang okey lagi. Nak sembahyang di Bandar Permaisuri boleh, nak sembahyang di Pekan boleh, nak sembahyang di KL boleh, nak sembahyang di London boleh asal masa waktu, betul tak? Haji jangan. Susah lah ni weh nak pergi haji. Beratur panjang. Apa kata kita buat cadangan, kita pun boleh jimat duit kita daripada mengalir keluar. Kita haji di Putrajaya sudahlah. Banyak kat tempat kita boleh buat, luah orang boleh lalu. Tak boleh. Ada satu ajaran nama ajaran Taslim di Pulau Pinang. Dia orang haji di Pulau Pinang je. Tak boleh. Sebab haji ada tempat dia. Mesti di Kaabah. Wukuf mesti di Arafah. Jangan kita buat bandar Telajak. Wukuf ramah orang Arafah. 9 Zulhijjah. Kita wukuf di Mina lah. Orang tak ramah. Tak jadi. Sebab dia jenis ikat dah. Tawaf mesti pusingan dia ke arah sini. Tak boleh buat terbalik. Tapi ada ibadah tapi dia dah ikat. Umpamanya zikir. Nak zikir bila? Ke umur lah. Nak zikir di mana? Terpulang. Dalam kereta boleh zikir. Tak? Nak zikir banyak mana? Ikut kemampuan. Jangan terlajak kan. Orang kata apa? Terbakar bor bahaya juga. Baru nak berubah matanya zikir 5,000 lalu. Terbakar bor bahaya juga. Sekadar mampu. Tapi hak mana Nabi SAW sebut bilangan, hak tu kita raknya lah. Nabi dah sebut lepas mayang garik, lepas mayang isyak, lepas garik, lepas mayang subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10. Itu kita tak usah buat lain lah. Sebab kita nak harap ganjaran saat ni. Diberikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajat dan dijadikan perisai daripada syaitan. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau mati malam ni lepas mayang garik kita sebut, tak masuk neraka. Lepas main subuh kita sebut, mati siang, tak masuk neraka. Padahal kita ada pilihan nak mati bila? Siang atau malam je. Mati siang tak masuk neraka, mati malam tak masuk neraka. Jangan sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Oh, jangan buat kurang lah. Buat 3 tak boleh ke? Boleh, tak buat langsung pun tak dosa. Tapi rugilah. Tak dapat Nabi SAW janji, ya, iaitu jaminan tak masuk neraka. Hak 33 tu kita ra'i bilangan dia. Tak usah buat lain. Sebab Nabi sebut. Tapi hak Nabi tak sebut, suruh zikir banyak-banyak tu pula. Selawat gitu juga. Tak, nak selawat di mana, nak selawat bila. Sebab itu selawat selang tarawih, orang hak nak geget tu dia kena wari dalil. Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allah suruh selawat dan salam, Allah tetap tak bila? Tak tetap. Faham maknanya, sebelum solat tarawih boleh selawat, selang-selang solat tarawih boleh selawat, kilik daripada sembahyang tarawih boleh selawat. Awak yang ada dilarang kata selang solat tarawih tak boleh selawat, tu awak kena buat mari dalil. Sebab awak nak sepik apa yang agama bagi luar. Begitu juga dengan doa. Nak doa pendek boleh, doa panjang boleh, doa hak warid daripada Nabi SAW comel, doa sendiri pun boleh. Oh, kalau tak boleh doa sendiri kak, hak doa anak penjaya lah SPM, ada tak doa daripada Nabi lagu tu? Tambah-tambah hak nak doa biar calon menang pilihan raya, tak ada zaman Nabi pilihan raya. Ya. Doa dalam bahasa Melayu, tak ada Nabi doa dalam bahasa Melayu. Pas sesatlah orang doa dalam bahasa Melayu. Tidak, sebab ini jenis ibadah yang tidak diikat. Baik. Kemudian sunnah itu sendiri tidak terhad kepada perbuatan Nabi SAW semata-mata. Ya, dia kata Nabi, tak ada riwayat kata Nabi berzikir Allah Allah. Habis Nabi SAW sebut, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah, biarlah tak putus-putus lidah kamu tu basah dengan zikrullah. Apa makna lidah basah? Sebut. Kalau ingat lidah tak basah. Nah, lidah basah ni mana sebut? Tak putus-putus lidah awak tu basah dengan menyebut Allah. Jadi cukup lekat dah. Dalil Quran ada, dalil sunnah ada, dalil ijma' ada, dalil qiyas ada. Cuma otak dia jadi speak, Nabi tak buat, dia ingat tak boleh buat. Begitu. Baik. Kalau dia kata haram, dari segi kaedah usul fiqh, nak tahu kata Quran ayat haram, nak tahu kata hadis kata haram, lagu mana? Dia ada uslub dia, ada cara dia. Iaitu pertama, uslub nahi, larang. Dia ada la nahi. Uslub tahrim, mengharamkan, ataupun uslub zamul fi'li, dikeji perbuatan itu. Semata-mata Nabi SAW tak buat satu benda, tidak menatijahkan hukum. Kaedah disebut apa? At-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW tinggal, belum memastikan kata haram lagi. Atau kaedah yang hampir sama, at-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi SAW tak buat, belum menatijahkan hukum lagi. Baik, cuba tengok contoh. Uslub an-nahyu, misalnya wala taqrabuz zina. Ya, la di situ la panggil la nahi. Ada satu lagi jenis la, dia panggil la nafi. La nafi makna bukan. La nahi makna jangan. Jadi di sini la nahi, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu hampiri zina. Jadi daripada ayat Quran kita faham, menghampiri zina itu sudah haram. Ada pula orang komplain, dia kata mana boleh higat orang khalwat je tu. Tak, ni khalwat tu termasuk menghampiri zina. Jadi lagi pemerintah mampu, dia cegahlah benda haram. Berzina lagi haram lah. Yang kedua, uslub tahrim. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, innama harrama alaikumul maitah, hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu tu bangkai, yakni haram kita makan binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Mungkin binatang tu asalnya halal, tapi dia pakai kakak lagu tu, mapuh gitu, tak boleh makan. Atau memang binatang tu haram. Ya, gigi sembelih babi, comel, melih, tak jadi halal juga. Ya. Mana tahu kata makan bangkai ini haram? Sebab Allah Ta'ala menggunakan perkataan harrama. Terjemah bahasa Melayu, mengharamkan. Ya. Ataupun boleh jadi uslub dia panggil zammul fi'li, keji perbuatan tu. Misalnya dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ghasya falaisa minna, barang siapa yang menipu, dia tu bukan daripada kalangan kami. Nabi SAW tak oyak jangan menipu. Nabi tak oyak menipu tu haram. Tinggal lagi bukan daripada golongan Nabi itu dianggap satu kejian, maka difahami bahawa menipu itu adalah haram. Ada dalam kaedah usul fiqh kalau Nabi tak buat juga menunjukkan haram? Tak ada. Jadi hak mana kecek derah dia oyak apa? Dia oyak tak usah buatlah, Nabi tak buat. Itu sembang kedai kopi. Secara ilmiah tak ada kaedah yang menyokong apa yang dia pegang. Baik. Apa punca dia? Sebab kita nak rawat masalah ni kena tahu juga punca penyakit. Puncanya adalah salah faham terhadap makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang berbunyi antara lain wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap perkara bid'ah
adalah merupakan satu kesesatan. Sini punca dia salah faham hadis. Bukan salah hadis. Hadis tak ada masalah, hadis sahih. Kefahaman dia terhadap hadis itu tak sahih. Ini yang berlaku zaman sekarang ni. Jangan ustaz, ustaz nak lawan hadis sahih. Bukan nak lawan hadis sahih. Nak tolak kefahaman yang tidak sahih terhadap hadis yang sahih. Hadis tak ada masalah. Bila dia baca kullu bid'atin dalalah, terjemahnya setiap perkara bid'ah sesat. Mana boleh ada bid'ah yang tak sesat? Mana benda hak Nabi tak buat sesat semua? Cuba lihat. Ulama faham lagu mana? Hadis tak ada masalah. Bila orang kata pergi direct pada Quran hadis boleh sesat, ada orang marah, react terus dalam YouTube. Dia kata mana boleh pergi pada Quran hadis sesat. Betul. Kalau awak pergi tak ikut itu dia sesat. Sebab itu dalam Quran bersebut yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan apa yang ada dalam Quran tu ramai yang disesatkan. Dan ramai juga dapat hidayah. Apa beza sama-sama Quran? Iaitu cara dia interaksi dengan Quran tu menentukan dia dapat hidayah ke dapat sesat. Bahkan dikatakan oleh para ahli ulama al-hadis madallatun illa lil fuqaha. Hadis tu boleh jadi sebab kesesatan kecuali untuk ahli-ahli fiqh, orang yang pandai waktu berhukum. Ambil hadis sahih, innamal a'malu binniyat, ada orang tak sembahyang. Dia kata bakal niat. Memayat lagi, mayat dah, tak nampak pun. Aku bakal niat. Hak molek hak lagu tu, hak kita hidang-hidang ni tak sahwi makan suhi niat diri. Tak hak untuk dia bagi talam kosong je. Dengan hak hamba kosong ni. Muka ahli niat, mu niat nak pakai gapo? Orang lain je kami buh nasi. Muka ahli niat. Ya. Jadi bukan salah hadis. Sebab dia memahami hadis tak ikut panduan ulama. Cuba tengok Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Ketika mensyarahkan hadis ni dalam Sahih Muslim, apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi menyebut qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Haza amun makhsusun. Ini adalah lafaznya umum tetapi makna dia khusus. Apa makna dia? Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dia kenaki adalah kebanyakan bid'ah. Ada orang Arab tak faham. Orang Arab duduk Terengganu. Dia wayakkan orang ghalibul bid'ah makna semua. La ilaha illallah, mu orang Arab macam mana boleh tak faham bahasa Arab? Ghalib tu makna kebanyakan, bukan semua. Allah Rabbi. Banyak cicah bodoh sangat kali. Hilang terus skill Arab dia. Okey. Kalau orang akan tanya, boleh pula kullu makna sebahagian, bukan kullu makna semua. Apa tak boleh? Kita wayak mudah ya. Kebanyakan kullu yang disebut dalam Quran hadis maknanya sebahagian. Jarang-jarang kullu tu makna semua. Kita ambil faham dalam bahasa Melayu dulu deh. Ada budak sekolah darjah 1, mari jumpa kita wayak, pak cik, abang, saya pergi sekolah setiap hari. Kita kata betul ke adik pergi sekolah setiap hari? Dia kata betul. Lalu kita tanya dia, adik hari Jumaat pergi sekolah tak? Hari Jumaat tak pergi ya. Hari Sabtu tak pergi juga. Tengok adik cakap bohong dah. Saat ni adik oyak pergi sekolah setiap hari. Jumaat adik tak pergi pun. Sabtu tak pergi pun. Adik tu berbohong ke pak cik sana tak kerti bahasa? Betul dah. Adik sana oyak pergi sekolah setiap hari tu maknanya hari sekolah pergi semua tak aja poting. Hari cuti nak pergi buat apa? Sekolah tak buka. Jadi pergi sekolah 5 hari seminggu tu, 5 hari daripada 7 hari masih boleh dikata setiap hari. Dalam bahasa Al-Quran, Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya. Taufan itu ataupun banjir itu atau bencana itu menghancurkan setiap sesuatu dengan perintah daripada Tuhannya. Jadi kalau tengok zahir tak ada dah, tak binasa. Sebab setiap sesuatu. Tapi sambung ayat tu, fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal dia. Oh, tempat tinggal tak binasa rupanya. Gunung ganang syai'un, sesuatu tak binasa. Langit bumi syai'un, sesuatu tak binasa. Jadi Quran sebut kulla syai', maknanya kebanyakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kan kita tahu ni kisah dalam surah Al-Kahfi, Nabi Khadir alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam
dalam rangka nak menuntut ilmu, bersetuju dengan syarat yang diberi oleh Nabi Khadir. Mula-mula Nabi Khadir wayak dah, mu ni tak kena sabar mengaji dengan aku. Barang mu tak tahu, mu tak kena sabar. Nabi Musa, insya-Allah mu akan dapati aku sabar. Tapi memang tak sabar sebab benda hak Nabi Khadir buat zahir syariat tak betul. Nombor satu sekali, sama-sama naik sampan, Nabi Khadir kita buat lubang. Oi, tak betul ni. Buat rosak harta benda orang satu, membahayakan nyawa orang nombor dua. Jadi Nabi Musa pun tegur. Akhirnya di hujung kisah tu, Nabi Khadir pun cerita, ada pun perahu tu dipunyai oleh orang miskin. Ya, dia mana bekerja di laut cari makan. Jadi saya beri bocor tu, beri lubang tu, bukan saja-saja. Kerana di belakang mereka tu ada seorang raja, yang raja ni merampas setiap perahu sebagai satu rampasan. Kalau ikut zahir ayat Quran, makna kata tak ada perahu yang raja ni tak rampas. Sebab ayat Quran sebut kulla safinah, setiap sampan. Sepakat ahli tafsir kata tidak. Yang raja ni rampas hanya sampan hak molek-molek, hak comel-comel. Sampan hak ada lubang, hak ada sopek, raja tak siap ambil. Ya. Habis itu kulla safinah, kebanyakan. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khadir AS buh lubang supaya menolak mudarat yang lebih besar. Memang berlubang tu mudarat, tapi dia, kalau kena rampas apa tu sampan, mudarat besar lagi. Jadi demi nak menolak mudarat besar, Nabi Khadir AS melakukan mudarat yang kecil. Yang penting kulla safinah maksudnya sebahagian. Dalam hadis, contoh kullu tapi makna sebahagian. Iaitu Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam ya'kuluhu turabu illa ajbuz zanab minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Yang makna kita ni, manusia ni, lepas kita mati esok ni, tak kisahlah kedudukan kita atas dunia ni, pangkat kita, gelaran kita datuk ke datuk seri ke, yang namanya manusia mati akan jadi reput kecuali tinggal sikit tulang sulbi. Ya, kerana daripadanya lah diciptakan, dan di dalam tulang sulbi lah disusun bentuk dia, akan dibangkitkan kembali. Nak tanya, jasad para Nabi pun reput juga ke? Tidak. Para Nabi anak Adam ke tidak? Ya, anak Adam. Jasad orang mati syahid Allah jaga. Kadang-kadang memang bukan Nabi, memang bukan mati syahid, entah apa amalan dia, bila orang gali balik kubur dia nak alih, oh Masya Allah, nampak jasad comel lagi. Ya, kira hadis ni tak betul lah Ustaz. Bukan hadis tak betul, cara awak faham hadis tak betul. Awak tidak boleh faham kullu bani Adam makna semua. Kullu bani Adam maknanya kebanyakan. Demikian dalam hadis yang lain, inna fil habbatis sauda'i shifaan min kulli da'in illa sam. Sesungguhnya pada habbatus sauda itu ada kesembuhan daripada setiap penyakit kecuali mati. Hak ni pun bedah boleh menolak dakwaan orang yang mensyirikkan selawat syifa. Ada orang ayat tak boleh amal selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Syirik dia ayat. Dahlah selawat bid'ah, syirik. Pasal apa syirik? Pasal ayat Nabi itu syifa. Nabi itu adalah kesembuhan. Padahal yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Betul. Yang sembuh penyakit adalah Allah, tu betul. Tapi adakah semata-mata menisbahkan kesembuhan pada makhluk jadi syirik? Kita nisbah pada makhluk ni nisbah sababiyah. Maknanya makhluk ni jadi sebab kesembuhan. Yang menyembuh hakikatnya Allah. Kalaulah syirik, mustahil Nabi SAW bersabda macam ni. Habatus sauda makhluk tidak, makhluk kecil lah. Tiba-tiba Nabi SAW menyebut bahawa habatus sauda itu syifa. Berarti semata-mata menisbahkan kesembuhan pada makhluk, tidak syirik. Yang syirik bila mengiktikadkan bahawa makhluklah yang menyembuhkan, bukan Allah. Itu syirik. Baik, tapi yang penting sini kita nak ayatnya, kulli da' ini para ulama bersepakat mengatakan bukan juga semua penyakit. Ada penyakit-penyakit rawat dengan habatus sauda tak sembuh, tak sesuai. Maknanya apa? Kebanyakan penyakit boleh dirawat dengan habatus sauda. Baik. Okey. Sebenarnya tak perlu balah pun. Kita letih nak ayat kullu makna sebahagian, kullu makna sebahagian. Sebenarnya sepakat dah pun. Tak percaya kita boleh test, tapi dia marah sikitlah kalau kita test. Dia wayak apa tu berdoa ramal-ramal pahmayang bid'ah tak boleh buat, selawat selang tarawih bid'ah tak boleh buat, tahlil arwah bid'ah tak boleh buat, baca yasin malam jemaah bid'ah tak boleh buat.
Kalau kita test dia tau, kita kata atas nama tak boleh buat, pasal Nabi tak buat ni, dia mau pun sesak jugalah. Itu apa pula? Kau tak aja terlibat dengan perkara-perkara bid'ah ni. Tak aja terlibat apanya. Dia mau mari sejik naik kereta. Nabi tak aja mari sejik naik kereta. Kita buat-buat alasan bodoh lagu tu. Dia mau kecek guna telefon, Nabi tak aja kecek guna telefon. Dia mau pergi haji naik kapal terbang, Nabi tak aja pergi haji naik kapal terbang. Kan dia mau buat benda hak Nabi tak buat, ke sesat. Kan kaedah dia mau apa benda hak Nabi tak buat, kita buat haram. Dia akan marah. Tengoklah kalau dia pun jenis hak baru nak dia pun jadi pening balik, itu betul juga. Kalau setiap benda Nabi tak buat sesat juga aku ni. Tapi kalau dia otai, orang lama dah bagian membid'ahkan amalan orang ni, dia akan kata awak ni ustaz gapo, dia kata bodoh sangat. Hak bid'ah ni dalam urusan agama saja. Selawat, zikir, doa, hak tu je bid'ah. Hak awak sebut tadi urusan dunia. Guna telefon urusan dunia, naik kereta urusan dunia, naik kapal terbang urusan dunia. Bid'ah dalam urusan dunia tak ada masalah. Tengok. Perasan tak? Kita setuju tak setuju dengan dia, nombor 2. Perasan tak bila dia jawab lagu tu, berarti dia setuju kullu bid'atin dalalah, bukan mana semua. Kullu bid'ah mana bid'ah agama saja, bid'ah dunia terkeluar. Sepakatlah kalau lagu tu. Cuma nak tengok kayu ukur mana hak betul. Hak bagi bid'ah kepada selari dengan sunnah, bersanggah dengan sunnah ke? Hak bagi bid'ah pada dunia dan agama. Kita ambil mudah, 3 kemungkinan. Semua perkara baharu haram, semua perkara baharu halal, atau ada sebahagian perkara baharu haram, sebahagian perkara baru halal. Semua perkara baharu haram mustahil. Betul tak? Kalau tidak, banyaklah kita buah kapek dalam sejid, zaman Nabi tak ada. Kita azam pakai mikrofon, zaman Nabi tak ada. Masa PKP parok lagi, kita suruh orang mayang jarak-jarak, Nabi suruh mayang apa-apa. Kita wayak jemaah tolong jaga penjarakan sosial. Dah habis kita. Kalau semua perkara baru haram, banyaklah kita berdosa. Maka mustahil. Semua perkara baru halal, mustahil. Pembedahan tukar jantina tak ada zaman Nabi, haram. Tak, orang jual video lucah tak ada zaman Nabi, ya haram. Jadi tak mungkin semua perkara baru halal. Jadi hak tinggalnya sebahagian haram, sebahagian halal. Hak mana seharam, hak mana sehalal. Yang kita pegang mudah aja. Benda baru atau benda lama sekalipun, kalau selari dengan syarak, halal. Kalau bertentangan dengan syarak, haram. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala selesai bab bid'ah ni dalam 3 poin je. 3 poin rekah tapi jelas. Imam Syafi'i ayat. Poin yang pertama, al-bid'atu bid'atani. Benda bid'ah, 2 jenis bid'ah Imam Syafi'i ayat. Apa dia? Mahmudatun wa mazmumatun. Satu jenis terpuji, maknanya molek, comel. Satu jenis lagi terkeji, maknanya uduh. Hak mana semolek, hak mana seuduh. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Selesai. Mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, maka bid'ah itu terpuji, dan mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, maka yang itu terkeji. Macam mana nak tahu selari atau bercanggah, Ustaz? Benda baru. Itulah kerja ulama. Kalau tak ada manalah ulama warasatul anbiya. Ulama lah kena tengok. Ya, ulama lah yang wayak baru ni sembahyang jarak-jarak tu tidak berasa sebab nak jaga nyawa lah itu ini, betul tak? Baik. Saya kita wayak tak betul. Makna dia pandai lagi pada Imam Syafi'i. Ya. Sebab dia ngaji di luar negara 4 tahun, 5 tahun, dia ada PhD, Imam Syafi'i tak ada PhD. Jadi dia rasa pandai lagi. Dia kata sebenarnya macam ni, Ustaz. Hak tu tak betul. Yang betulnya perkara baharu dalam urusan dunia, hak tu okey. Ustaz wayaklah guna handphone, guna komputer, Facebook, WhatsApp, apa sajalah janji urusan dunia tak ada masalah. Perkara baru urusan agama, hak tu haram. Ya, selawat ke zikir, doa tu ada dalil, tapi doa ramai-ramai tak ada, Nabi tak je buat. Betul tak? Dia kata betul. Sebab Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mu tu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Memang Nabi bersabda begitu. Memang hadis tu makna kalau asal urusan dunia boleh. Kita dah sebut tadi pembedahan tukar jantina, pembedahan urusan dunia. Dan pembedahan tukar jantina tak ada zaman Nabi.
Berarti perbedahan tukar jantina adalah bid'ah dalam urusan dunia. Adakah oleh itu maknanya boleh? Tapi kan tu ada dalil Nabi larang lelaki menyerupai wanita. Maknanya perkara baru bukan tengok dunia agama, tengok selari atau bercanggah dengan ajaran Nabi. Itu poin kita. Baik. Mana dalil bid'ah hasanah? Dia kata agama terbina atas dalil. Setuju? Ada dalil bid'ah hasanah. Pertama dalil ayat Quran. Allah berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah cara hidup kependetaan, fokus pada ibadah, kurang dengan dunia. Ibtada'uha. Orang-orang Nasara yang buat bid'ah ni. Ma katabnaha alaihim. Kami tak tetap pun suruh buat lagu tu. Ya, dalam agama tak tetap pun suruh hidup rahbaniyah, jadi rohib, jadi ahli ibadah, tidak. Tapi mereka sendiri yang buat bid'ah. Kenapa? Illa ibtigha'a ridwanillah. Mereka nak dapat ridha Allah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Tapi lepas mereka dah hidup sebagai rohib, rahbaniyah, mereka tidak lagi memenuhi hak-hak rahbaniyah. Fa atainal ladzina amanu minhum ajrahum, yang mana beriman di kalangan ahli kitab Nasara ni kami beri pahala. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan ramai daripada mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Cuba tengok. Dalam tafsir Al-Qurtubi, saya terus baca terjemahan ya. Imam Qurtubi menjelaskan ayat ini menunjukkan bahawa setiap muhdas, setiap perkara baru bid'atun, dinamakan bid'ah. Ya. Fayam bagi liman ibtada'a khairan ayyadu ma'alaihi. Hendaklah orang yang dia membuat bid'ah yang baik, dia mengkali melakukannya. Dengan syarat baik. Ya. Ya wala ya'dilu anhu ila diddihi. Dan janganlah dia berpaling daripada bid'ah yang baik tadi pergi kepada yang sebaliknya, jangan. Fayadkhulu fil ayah. Lalu nanti dia akan masuk dalam amaran yang diberikan dalam ayat tadi. Wa an Abi Umamah al-Bahili, daripada Abi Umamah al-Bahili dia mengatakan, ahdastum qiyama Ramadan wa lam yuktab alaikum. Kamu membuat satu perkara baru, iaitu mengekali qiyam Ramadan. Sedangkan tidak ditetapkan begitu. Yang ditetapkan apa? Syam Ramadan, puasa. Qiyam Ramadan tidak ditetapkan. Tapi bila Nabi buat, kamu ikut. 2-3 hari Nabi pun buat dalam rumah je, tak buat di masjid, kamu masih buat lagi. Ini satu benda yang kamu ahdastumu. Innama kutiba alaikumus syam. Bulan Ramadan yang diwajibkan hanyalah berpuasa. Fadumu alal qiyam. Maka hendaklah kamu tu mengekali melakukan qiyam. Il fa'altumuhu, sebab kamu dah buat dah. Wala tatrukuhu, dan jangan kamu tinggal. Lalu dia cerita kisah Bani Israel sini. Fa inna nasan min Bani Israel ibtada'u bid'an lam yaktubha Allahu alaihim. Ada sebahagian daripada Bani Israel atau orang Nasara buat bid'ah yang Allah tidak tetapkan atas mereka. Ibtaghaw biha ridwanallah. Nak cari ridha Allah. Sebab masa tu cerita rahbaniyah ni, pemerintah pada masa tu ahli maksiat. Jadi ada orang-orang yang masih taat dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, dia buat amal makruh nahi mungkar, bagi nasihat. Bukan saja nasihat tidak diterima, yang jauh nasihat dibunuh. Jadi yang selamat pada tragedi itu dia tersepit. Kalau hidup dalam masyarakat tidak dakwah, jadi macam bersubahat dengan maksiat. Kalau dakwah, nyawa terancam. Akhirnya mereka cari solusi duduk jauh pada masyarakat, duduk tepi bukit, duduk tepi hutan, fokus pada ibadah. Itu namanya rahbaniyah. Tapi malangnya fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak memenuhi dah, lepas mulai hidup ahli ibadah, jadi ahli maksiat balik. Lalu fa'abahumullahu bitarkiha. Lalu Allah mengeji mereka dalam ayat tadi. Jadi kita ambil konsep mudah dah. Kalau satu orang tinggal satu perbuatan, lalu dia dipuji, makna perbuatan hak dia tinggal tu molek ke buruk? Ejah mula dah. Satu orang dia ni duk buat satu perbuatan lama dah, duk buat bertahun-tahun dah. Tiba-tiba dia tinggal perbuatan dia tu. Lalu orang puji dia. Perbuatan hak dia tinggal tu molek ke uduh? Uduh lah, betul tak? Tinggal benda uduh orang puji. Tapi kalau hak dia buat tu molek, selama ni dia rajin mari sembahyang jemaah, bersedekah dan sebagainya, tiba-tiba diuji dengan jawatan, sembahyang pun tidak, bersedekah pun kedekut, dia akan dikeji.
Sebab hak dia tinggal tu benda molek. Sekarang ni Allah keji orang Nasara sebab meninggalkan rahbaniyah. Berarti rahbaniyah tu molek. Padahal dengan nas Al-Quran rahbaniyah tu bid'ah. Berarti dengan nas Al-Quran ada bid'ah yang baik. Sekira-kira dikeji meninggalkan dia. Kemudian hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Siapa yang mengadakan satu jalan yang baik, maka dapat pahala dan pahala orang yang meniru dia. Orang yang anti pada bid'ah hasanah dia ayat, tak boleh pakai dalil ni. Pertama, sebab dalil ni bercerita tentang sedekah. Sedekah bukannya bid'ah. Maka kita jawab, bila nak memahami dalil, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita tengok pada umum lafaz, bukan khusus sebab. Itu pertama. Dia kata tak boleh, ini hadis cerita tentang sunnah Nabi. Berarti siapa yang hidupkan sunnah Nabi dia akan dapat pahala. Tak mungkin. Tak mungkin hadis ni cerita tentang sunnah Nabi. Ini sunnah dari segi bahasa. Sebab dalilnya di hujung hadis Nabi SAW bersabda, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang buat dalam Islam sunnah yang buruk. Kalau awak tafsir sunnah dalam hadis ni sunnah Nabi, berarti adalah sunnah Nabi yang buruk. Tak mungkin. Maka sunnah dalam hadis ni maksudnya jalan. Jalan yang baik dia buat dapat pahala dan pahala orang yang tiru. Jalan yang buruk dia buat dapat dosa dan dosa orang yang meniru. Dalil lagi bid'ah hasanah. Ni menarik ni. Dalil ni juga digunakan oleh kawan kita, dia tolak bid'ah hasanah. Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, yakni urusan agama ini, maka perkara itu tertolak. Dia akan terjemah macam itu. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama, maka perkara yang diada-adakan itu tertolak. Dia terjemah tak habis. Ma laisa minhu, dia tahu mana. Man ahdasa fi amrina haza, siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami ini apa yang bukan dari agama, barulah tertolak. Kalau dari agama tidak tertolak. Contoh maulid. Ada orang anti sambut maulid. Dia kata sebab Nabi pun tak sambut. Ya, zaman Nabi tak buat sambutan maulid. Zaman Khulafa ar-Rasyidin tak ada pun Khulafa ar-Rasyidin buat sambutan maulid. Maka kalau kita buat sesat. Baik. Kita akui sambutan maulid macam kita ni bid'ah. Panggil orang ceramah, jamu makan, buat majlis selawat, buat berarak, ya. Bid'ah maknanya benda baru. Minhu am laisa minhu. Bid'ah ni dari agama ke atau tidak dari agama? Pertama, menyambut itu sendiri sudah terpayung dengan dalil Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah, hendaklah mereka itu bergembira. Tidakkah Nabi sallallahu kurniaan Allah? Tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rahmat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Maka bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dalam agama. Bahkan Nabi SAW sendiri apabila ditanya pada baginda SAW, kenapa baginda rajin puasa hari Isnin? Nabi jawab, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin hari saya dilahirkan. Maknanya Nabi menyambut. Baik. Kemudian yang kita buat ceramah maulid ni biasanya tazkirah, benda kita tahu dah. Tapi ada orang bila dengar ceramah maulid dia jadi insaf, dia jadi menangis, dia jadi bertaubat. Termasuk dalam fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan itu memberi manfaat pada orang yang beriman. Jamu makan, kita buat jamuan, ada dalil daripada agama, iaitu Nabi SAW bersabda, afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Sebarkan salam, jamu makan. Jamu makan ni umum Nabi suruh. Jamu saja-saja boleh, jamu kerana naik pangkat boleh, jamu kerana naik rumah baru boleh, jamu kerana maulid sendiri boleh, jamu kerana maulid Nabi SAW, tentulah boleh. Kita buat jamuan sebenarnya hari jadi kita boleh, tak ada masalah. Banyaklah dalil-dalil bid'ah hasanah ini. Cuma kita nak pergi pada penutup, sebab saya target kalau boleh kuliah tu tak nak lebih pada pukul 9 lah ya. Kecuali kalau ada soalan kita lajak 2-3 minit. Baik. Yang mengatakan bid'ah dunia boleh, bid'ah agama saja haram, pertama dia kena faham hukum syarak tadbir belaka dua-dua. Hukum syarak bukan tadbir ibadah saja.
bab dunia juga ditadbir. Ambil contoh mudah ya. Insurans konvensional bid'ah. Ya tak ada zaman Nabi SAW sahabat ambil insurans. Takaful ya bid'ah. Tak ada zaman Nabi sahabat jadi ejen takaful. Tak ada. Tak ada. Dua-dua bid'ah. Dan dua-duanya bid'ah dunia. Iaitu nak kita kata uruskan risiko. Kan kita ada risiko kemalangan, risiko sakit, ya, risiko barang hilang. Kita ambil insurans atau takaful. Kalau jadi apa-apa tak dia bayar. Ini bid'ah dunia. Soalan. Kalau betul dia wayak bid'ah dunia tak ada masalah, bid'ah agama saja haram. Kenapa insurans konvensional hampir semua ulama wayak haram padahal ia bid'ah dunia? Dan takaful ulama wayak boleh. Jawapannya kerana insurans akad muawadat. Kontrak ada timbal balas. Bila ada tidak kepastian, uncertainty, bila ada elemen riba, beri sikit dapat lebih, bila elemen maisir macam berjudi pula, jadi haram. Habis takaful tak sama. Takaful akad tabarruk. Kontrak menderma macam khairat kematian. Tak kisahlah tak pasti pun. Yang penting dia nak derma. Bayar pada siapa-siapa terpulanglah. Ya. Jadi bukan masalah dunia atau agama. Yang kedua, kita boleh uji dengan realiti sebenar. Ambil contoh mudah saja. Rakam video. Bid'ah tak? Bid'ah. Bid'ah dunia atau agama? Ya bid'ah dunia. Halal atau haram? Di sisi kita mudah saja. Kalau tak bercanggah dengan syarak, ya halal. Rakam video ceramah boleh. Rakam video lucah, ya haram. Tapi kalau dia, macam mana? Dia kata bid'ah dunia boleh. Sepatutnya dia akan kata rakam video lucah pun tak ada masalah sebab bid'ah dunia. Dia pun tak tergamak nak ayat lagu tu. Berarti kayu ukur dia tak betul. Ya. Doa. Di sisi kita doa lah asal kata bercanggah dengan syarak. Dia kata tak boleh dia. Sebab doa ni ibadah. Maka awak pergi buat doa ni 10 Syakban tak boleh. Awak buat doa akhir tahun tak boleh. Awak buat doa awal tahun pun tak boleh. Sebab doa tu ibadah. Kalau Nabi tak buat maka haram. Kita ayat memanglah ibadah. Tapi ibadah yang umum. Kalau atas nama Nabi tak buat haram. Satu orang Tok Imam di kampung ni misalnya, dekat-dekat nak SPM, angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, bagilah anak-anak Qaryah ni yang mana ambil SPM, biarlah dapat keputusan yang cemerlang, bagilah semua dapat A ya Allah ya Tuhanku. Pertama, doa macam tu tak ada daripada Nabi SAW. Mana ada SPM zaman Nabi? Yang kedua, tak ada Nabi doa dalam bahasa Melayu. Pas nak cah macam mana Tok Imam ni? Sesat ke lagu mana? Kalau ikut kaedah dia sesat. Kerana buat bid'ah dalam urusan ibadah. Tapi insya-Allah dia pun tak tergamak nak ayat lagu tu. Berarti kayu ukur dia tak betul. Yang kedua terakhir. Nak dekat terakhir dah tu. Dah pukul 9 ya. Iaitu kita tengok sunnah Nabi SAW sendiri. Nabi tengok dunia, okey boleh buat. Agama, ya tak boleh haram. Ataupun Nabi tengok selari atau bercanggah dengan syarak. Sembahyang urusan agama. Zaman Nabi SAW ada tu imam di Masjid Quba buat bid'ah dalam sembahyang, iaitu setiap rakaat dia akan baca suratul Ikhlas. Dia baca Fatihah, Qul Huwallah, surah, rakaat. Rakaat kedua, Fatihah, Qul Huwallah, surah, rakaat. Pertama Nabi SAW tak buat. Yang kedua Nabi tak suruh lagu tu. Yang ketiga makmum tak berakhir. Makmum pergi jumpa imam, mereka ayat imam pilih satu daripada dua. Sama ada imam baca Qul Huwallah tak payah baca surah, atau imam baca surah tak payah baca Qul Huwallah. Jangan Qul Huwallah baca surah lagi. Jadi tok imam wayak mu pun pilih satu daripada dua. Kalau mu nak aku jadi tok imam, macam tu cara aku sembahyang. Kalau mu nak macam lain, mu latih tok imam lain. Akhirnya diadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul teori yang mengatakan buat perkara baharu dalam urusan ibadah automatik haram, tinggal Nabi nak larang jelah, boleh tok imam. Benda ni saya tak aja buat. Buat benda baru dalam urusan ibadah haram. Tidak. Nabi panggil, Nabi tanya, imam, kenapa imam tak ikut cadangan jemaah? Dia wayak, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya aku tu kasih kepada suratul Ikhlas, wahai Rasulullah. Kasih pada ayat Quran bercanggah tak dengan syarak? Bahkan baik. Mengulangi surah yang sama dalam rakaat yang berbeza, ada larangan tak dalam syarak? Tak ada. Jadi oleh kerana benda ni tidak melanggar apa-apa larangan dan dorongannya adalah baik, Nabi SAW bukan saja tak larang, Nabi puji. Nabi ayat, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah tersebut akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Ni ada orang duk komen tak faham. Dia kata bila buat satu perkara baru lepas Nabi wafat, siapa yang nak endorse? Ulama lah dah ayat dah sana ni.
Takkanlah Nabi wafat mana syariat terhenti. Kita semayang jarak-jarak baru ni nak hukum macam mana Nabi wafat? Tak, zaman Nabi semayang pakai tutup muka Nabi larang. Ulama faham makruh. Kita tutup muka zaman sekarang macam mana? Tak ada hukum kah? Mesti ada hukum. Jadi diingat bila Nabi wafat, hukum berhenti dah. Jadi tak ada maknalah sumber hukum qiyas, saddu zara'i, masalah mursalah. Tak ada maknalah ulama ijtihad. Itulah peranan ulama, itulah makna hadis al-ulama warasatul anbiya. Follow lah ini bukan dia berakhir belaka, tapi dia berakhir komen. Nak macam mana? Hak dia lah nak komen. Baik. Kemudian yang terakhir, kan kita dipesan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin rasyidin. Kita nak kena ikut sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin sendiri buat bid'ah. Waktu hak khulafa'ir rasyidin buat tak panggil bid'ah, tak panggil sunnah. Maknanya sunnah khulafa'ir rasyidin adalah membuat perkara baharu walaupun dalam agama dengan syarat perkara baharu tu baik. Baik. Contoh azan. Azan urusan agama, bukan urusan dunia. Betul tak? Nak ajak orang semayang. Zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, azan solat jemaah sekali ya. Khatib naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, khatib duduk azan sekali ya. Mari zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman buat bid'ah. Sayyidina Utsman kata belum masuk waktu azan dulu. Kenapa Sayyidina Utsman buat bid'ah ni? Sebab hasanah. Kenapa hasanah? Sebab azan yang tambahan itu menyebabkan orang yang jauh pada masjid, dia khabar kata, oh dekat nak jemaah, tutup kedai siap-siap dan dia pergi sembahyang jemaah. Kalau tidak, azan atas mimbar dan. Tak macam zaman Nabi, orang Islam tak ramai lagi. Zaman Sayyidina Utsman orang Islam ramai, duduk jauh pada masjid. Oh, tu ijtihad Sayyidina Utsman je ustaz. La ilaha illallah. Ni mengingat Utsman mana ni? Bukan Utsman Bandar Permaisuri. Ni Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi khulafa'ir rasyidin, natu Nabi 2 kali. Malaikat pun malu dengan dia. Ni Utsman setara ni, ijtihad dia pun mahadah. Lebih-lebih lagi, bila Sayyidina Utsman bin Affan berijtihad demikian, tak ada satu orang sahabat pun bangkang. Tak bunyi seorang pun. Padahal sahabat kita tahu kalau tak betul dia bangkang, tak kisah. Khalifah sekalipun Sayyidina Umar berkali kena bangkang. Oleh orang perempuan pun ada orang perempuan bakal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, betul pun orang perempuan ni, salah Sayyidina Umar. Umar tu salah dia kata. Tiba-tiba bila Sayyidina Utsman buat benda bid'ah ni, seorang sahabat tak bunyi. Sayyidina Utsman tidak backing macam Sayyidina Umar. Lembut je orang dia. Tak ada seorang bunyi. Berarti ijma' sukuti, implied consensus, ijma' secara difahami bahawa semua sahabat bersetuju boleh buat bid'ah dalam urusan agama sekalipun dengan syarat tidak melanggar syarak. Besar. Sebab tu kita kata siapa yang tolak bid'ah hasanah, dia adalah ahlul bid'ah. Sebab mengiktiraf bid'ah hasanah sunnah Nabi. Nabi iktiraf benda baru tapi tak bersangkut dengan syarak, Nabi iktiraf. Dan melakukan bid'ah hasanah adalah sunnah sahabat. Sahabat buat benda baru setelah mereka yakin benda baru itu selari dengan syariat. Maka itulah jalan kita, yang mana yang menjadi paduan kita adalah para alim ulama. Wallahu alam. Setakat tu minta maaf terlajak sikit pada pukul 9. Jadi 9:04 minit. Jadi kalau misal kata ada soalan boleh angkat tangan tanya selalu. Kalau tak ada soalan pun angkat tangan juga, kita baca doa. Macam mana? Ada soalan? Sila. Kena depan sikit kot, takut saya tak dengar. Cakap macam ada mikrofon. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ustaz Adwa, insyaAllah saya nak tanya 3 soalan. Boleh, tapi tanya sesa boleh. Sebab tanya satu persatu. Sebab kalau tanya 3 sekaligus, pengalaman saya, bila saya jawab soalan pertama, saya lupa dah soalan kedua apa dia. Jadi tanya sesa. Okey, soalan pertama saya nak tanya apa? Dalam kaedah fiqh, dalam Majmu' al-Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan al-aslu fil ibadah at-tawqif. Ataupun al-aslu fil ibadah at-tahrim.
asal bagi ibadah itu adalah terhenti ataupun asal bagi ibadah itu adalah haram sehingga apa? Sehingga ada dalil yang mensyariatkan sesuatu ibadah. Jadi macam mana? Baik. Terima kasih atas soalan yang pertama. Al-aslu fil ibadah at-tauqif, maknanya apa? At-tauqif di situ terhenti pada dalil. Dia beza dengan urusan adat. Ibadah tu kita buat sebab Allah suruh. Tak. Adat ni kita buat atas keperluan kita. Kita makan, apa dalil makan? Tak ada dalil, kita lapar. Pas kita makan. Apa dalil minum? Tak ada dalil. Memang ada kulu washrabu, tapi itu kalau tak ada dalil pun kita buat sebab kita perlu. Adapun ibadah kita buat kerana Allah suruh. Kita sembahyang sebab Allah suruh sembahyang. Kita pergi haji sebab Allah suruh pergi haji. Maka al-aslu fi ibadat atau tauqif tu kaedah tu betul. Tapi kefahaman terhadap kaedah tu yang jadi keliru kebelakangan ini, sehingga mana dia tidak perasan bahawa dalil itu boleh jadi dalil yang umum. Tidak mesti dalil yang khusus. Sehingga kira-kira misalnya dia membid'ahkan amalan berdoa akhir tahun awal tahun. Sedangkan itu sudah ada dalil. Ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku perkenankan. Doa bila? Allah tidak tetapkan. Doa awal tahun boleh, akhir tahun boleh. Sepanjang tahun lebih baik lagi. Kecuali kalau orang tu mendakwa, lafaz doa akhir tahun ni Nabi ajar. Tu awak kena bawa dalil. Sama juga misalnya selawat selang tarawih. Itu ibadah, selawat itu ibadah. Jadi dia kata al-aslu fil ibadah at-tauqif. Tak ada dalil suruh selawat selang tarawih. Dia tidak perasan bahawa suruh selawat itu sudah umum. Bila Nabi SAW suruh, kan ada sahabat dia ayat saya nak selawat 1/3 masa. Nabi kata kalau lebih banyak lebih baik. Dia kata kalau macam tu separuh masa saya nak guna untuk selawat. Nabi kata kalau lebih banyak lebih baik. Kalau macam tu 2/3 masa saya untuk selawat. Kalau lebih banyak lebih baik. Kalau macam tu sepanjang masa untuk selawat. Kalau maka itu Allah akan penuhi apa kebimbangan kamu tu semua Allah hilangkan. Jadi selawat tu bila-bila masa, termasuk selang tarawih. Jadi dia akan jawab macam ni. Dia akan kata kami pun faham selawat tu boleh, selang tarawih boleh, baca Yasin malam Jumaat boleh. Kami pun faham dia ayat. Tapi yang kami kata tak ada dalil ni mengkhususkan. Awak mengkhususkan baca Yasin malam Jumaat tu yang tak boleh. Sebab tak ada dalil. Awak mengkhususkan selawat selang tarawih tu yang tak boleh. Bukan bahasa selawat tu. Okey. Di sini dia keliru makna mengkhususkan. Mengkhususkan ni makna kalau orang tu ayat, kalau nak selawat hanya boleh selawat selang tarawih saja. Kita kata mana dalil? Setahu kita lain pada selang tarawih pun boleh selawat. Atau dia mendakwa selang tarawih ni hanya boleh selawat je. Tak boleh buat ke lain. Nak istighfar tak boleh, nak baca Allah tak boleh, selawat je boleh. Mana dalil? Tapi kalau dia membiasakan diri lain. Begitu juga dengan baca Yasin malam Jumaat. Kalau dia kata nak baca Yasin mesti malam Jumaat, malam Khamis, malam Rabu tak boleh baca Yasin. Tak ada dalil. Ataupun dia ayat kalau nak baca Quran malam Jumaat mesti Yasin je. Tak boleh baca surah lain. Tak betul. Sebab tak ada dalil. Tapi kalau membiasakan diri, itu dituntut. Iaitu dalam hadis Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah yang paling berkekalan walaupun sikit. Dia baca semua malam Jumaat, sikitlah tu. Patutnya baca tiap-tiap malam. Sikitlah tu patut daripada Yasin baca Al-Kahfi, baca Al-Mulk, baca Al-Waqi'ah. Baca Yasin saja malam Jumaat sikit. Tapi adwamuha, berkekalan. Jadi boleh jadi itu yang Allah kasih. Dan nak kata tak ada dalil langsung pun ada. Ada riwayat yang mana daripada Nabi SAW, man qara'a Yasin lailatal Jumaah ghufira lahu aw asbaha maghfuran lahu. Orang yang baca Yasin malam Jumaat diampunkan dosa dia. Tapi itu hadis dhaif ustaz. Hadis dhaif bukan hadis palsu. Sebab tu ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan sepakat para ulama di kalangan ahli fiqh dan juga di kalangan ahli hadis bahawa harus bahkan disunatkan beramal dengan hadis yang dhaif pada fadail, kelebihan-kelebihan beramal, pada targhib dan tarhib dan sebagainya. Jadi kaedah yang disebutkan tadi betul, al-aslu fil ibadah atau tauqif itu betul, tapi dia hanya ibadah yang muqayyadah. Macam sembahyang, mesti dalam waktu. Awak kata boleh sembahyang luar waktu, wa'ri dalil. Sembahyang jamak takhir misalnya, sembahyang jamak takdim misalnya. Ada dalil. Boleh lah untuk orang musafir. Lain pada musafir tak ada dalil. Awak kena sembahyang dalam waktu. Adapun ibadah yang tidak muqayyadah, dalil di umum. Macam selawat, macam doa, itu
tidak tepatlah kalau dia nak larang atas dasar al-aslu fi ibadat at-tauqif itu dia keliru. Sementara al-aslu fi ibadat at-tahrim tu tak tepatlah, sebab tujuan kita hidup ni untuk ibadah. Takkan tujuan kita hidup tu asal hukum. Jadi dia tahrim tak tahrim bergantung pada dalil saat ni. Orang tu reka satu ibadah, biasa kata dia ayat dia buat ibadah berdiri tengah panah untuk beribadah kepada Allah. Itu haram. Sebab memang dia reka terus. Selawat sana dia tak reka, dia cuma pilih waktu yang disuka nak selawat. Antara yang disuka nak selawat selang tarawih. Begitu, wallahu a'lam. Soalan yang kedua. Boleh sama lagi? Boleh. Jadi soalan keduanya adalah boleh ke kalau kita jadikan mimpi sebagai hujah? Sebab apa? Sebab ada pihak-pihak ni kalau dia menjadikan mimpi sebagai hujah ni, kadang-kadang dia menjadi satu ambil kesempatan kepada seseorang. Contoh saya niaga makan nasi pula. Ada yang mengatakan kalau makan minum kopi dan masih lagi berbau kopi tersebut, maka malaikat akan meminta kepada Allah untuk mengampunkan dosa dia. Jadi sebab apa? Sebab dia mimpi dan malam dijumpa dengan Nabi ayat itu. Jadi boleh ke mimpi ini menjadi satu hujah untuk meletakkan tentang hukum? Baik, terima kasih atas soalan yang kedua. Kita kena faham dahulu apa maksud hujah. Jadi hujah ni kalau dalam konteks yang kita sebutkan di sini adalah sebagai satu sandaran hukum. Apa benda ni wajib? Ni hujah dia. Apa benda ni sunat? Ni hujah dia. Maka dengan kefahaman hujah itu adalah sandaran hukum, maka mimpi bukan hujah. Mimpi bukan hujah. Mimpi hanya dalam hadis disebut sebagai mubasyirat. Satu perkara yang membawa kepada kegembiraan, tabsyir ya. Jadi dalam riwayat itu disebut tidak dah tersisa daripada wahyu. Mana bila tak ada dah nabi, tak ada dah wahyu. Illal mubasyirat, kecuali yang kalau ada pun syibih-syibih macam itu adalah mubasyirat. Lalu ditanya mubasyirat tu dia. Lalu dijawab ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang molek, mimpi yang comel. Jadi kalau zaman Nabi SAW dengan pengiktirafan daripada Nabi, ia boleh jadi sumber. Misalnya azan, lafaz azan, sahabat dapat dalam mimpi. Tapi itu sudah dapat pengiktirafan daripada Nabi jadi syariat. Kan? Bila sahabat cerita pada Nabi, Nabi suruh Sayyidina Bilal azan. Ikut lafaz yang sahabat dapat dalam mimpi. Adapun mimpi yang dapat pada kita ni sebagai hujah tak boleh. Nak letak hukum, nak ubah hukum tak boleh. Yang boleh hanya sebagai panduan. Contoh dah. Kawan tu meniaga makanan sunnah. Tak, pas dia mikir makanan sunnah apa yang molek aku meniaga. Macam-macam lah kalau kata makanan sunnah. Ya sebenarnya makanan halal tu sunnah lah ke? Betul tak? Kulu minat tayyibat, makan pada benda-benda yang halal. Jadi dia pun tidur mimpi-mimpi, dia mimpi jumpa Rasulullah tunjuk pada dia ni kismih misalnya atau kopi. Jadi atas dasar dia mimpi tu, dia pun fokus pada jual produk tu. Itu tak apa sebab tak ada ubah hukum. Atau dia nak nikah, tapi dia ada dua orang calon. Dia tengok hak ni pun comel juga, hak ni pun bagus juga. Nak nikah dua-dua sekaligus tak dibuat oleh orang. Nak pilih satu lah nak menikah. Lalu dia pun minta doa, tidur-tidur, mimpi tu kak duduk atas pelamin dengan salah seorang. Lalu dia pun royak nak nikah dengan ratu. Itu bukan hujah orang panggil. Itu hanya panduan hidup. Sebab hukum nikah dah jelas, dah halal. Kecuali tidur-tidur mimpi nikah jantan sama jantan. Oh, esok nak nikah jantan juga. Tak boleh. Aduh. Waktu ubah hukum tak boleh. Jadi mimpi bukan hujah. Hanya mubasyirat saja sebagai panduan yang tidak akan melanggar hukum syarak. Hukum tetap hukum melalui Quran, sunnah, ijma', qiyas dan lain-lain. Wallahu a'lam. Okey, soalan yang ketiga, soalan terakhir. Jadi ini mungkin lama dah terdengar pasal isu ni. Jadi saya kalau perlu tanya lah. Saya boleh macam tengok-tengok jadi tak tahu macam mana isu ni. Isu dia contohnya pernah dengar, mungkin semua pernah dengar. Ada seorang agamawan ni, memang saya hormat sangat lah. Dia mengatakan kalau contoh pada zaman dulu, ulama-ulama dulu kalau dia nak buat perbincangan, mesyuarat apa semua, bila dia tak jumpa satu-satu jawapan, maka dia selok tiga. Selok tiga dan dia tanya Nabi terus. Bahkan dia mengatakan waktu tak boleh. Bahkan dia mengatakan lagi
dia mengatakan bahawasanya kalau contoh dalam kitab mengatakan hadis ini hadis yang sahih, tapi bila kita tanya Nabi itu, Nabi kata hadis itu palsu. Contohlah, maka kita boleh ikut apa yang Nabi kata. Ataupun contoh contoh dalam kitab tersebut mengatakan hadis itu adalah hadis yang palsu. Contoh Ibnu Jauzi membuat kitab Al-Mawdu', dia mengumpulkan semua hadis-hadis yang palsu. Maka bila kita tanya Nabi itu sudah saya lihat itu, maka Nabi kata hadis itu adalah sahih. Contoh cerita-cerita seperti itu adalah sahih sebenarnya. Maka manusia jangan pilih. Kalau dari kita atau dari kita tanya Nabi itu. Jadi macam mana? Baik, wallahu a'lam. Saya nak tirai. Cerita ni cerita lepas kewafatan Nabi SAW dah. Sebab kalau cerita ketika Nabi SAW masih hidup, tak perlu salat tirai pun. Sahabat tanya Nabi macam-macam dan Nabi jawab. Dan jadi panduan hukum. Jadi cerita salat tirai ni jadi peliknya sebab kononnya berlaku lepas Nabi wafat. Jadi kita ambil hak asas ya, sebab yang pertama asasnya satu benda tu jaiz aklan ataupun syar'an. Dari segi akal harus atau tidak, dan dari segi syarak harus atau tidak. Ada benda yang jaiz aklan tapi dari segi syarak tidak mungkin. Contoh syurga adalah makhluk Allah. Betul tak? Syurga adalah makhluk Allah. Makhluk dari segi akal satu benda yang boleh wujud dan boleh tak wujud. Yang mesti wujud hanya Allah saja. Ya. Maka dari segi akal wujud tak wujud syurga tu harus. Tetapi ada tak dalil mengatakan syurga wujud? Ada. Jelas, qat'i, tak ragu-ragu. Maka dari segi syarak haram, bahkan boleh bawa kepada kufur kalau orang tu kata syurga tak ada. Walaupun dari segi akal harus. Okay? Jadi kita nak memahami, boleh tak satu orang tu lihat Nabi SAW dalam keadaan sedar, dalam keadaan mimpi, tak ada isu dah. Setahu saya lah, dalam keadaan mimpi ni semua orang Islam terima. Orang tu boleh tidur dan bermimpi jumpa Nabi SAW, dan mungkin dia bersembang dengan Nabi, tanya Nabi ya. Masalahnya ni salak tirai ni kan yaqazatan, tengah jaga, tengah tidur, lebih pada salak tirai bagi kita tak pelik. Betul tak? Telefon Nabi dalam mimpi lah, mimpi tak ada pelik. Ni dalam keadaan jaga salak tirai kecak dengan Nabi. Okey. Dari segi akal, adakah harus seorang yang dalam keadaan jaga melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Benda ni khilaf di kalangan para ulama. Di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah pun ada sebahagian kata tak berlaku benda demikian. Hanya ketika Nabi hidup saja. Tapi pendapat yang satu lagi dengan dalil-dalil yang kuat juga mengatakan benda ni harus boleh berlaku. Jadi benda tu dari segi teori boleh berlaku. Tetapi adakah berlaku apabila seseorang itu mendakwa? Itu kena lihat kepada kepribadian orang yang mendakwa. Adakah dia ni orang yang siqah, orang yang amanah, atau orang yang kaki buah, kaki sembang? Takkan macam tu ke ustaz? Macam itulah. Hadis pun macam tu. Hadis yang dinilai sahih, dhaif, maudhu' tu adalah kajian orang-orang yang berkecimpung dalam bidang hadis terhadap kualiti perawi. Bukan dia tu sendiri dengar daripada Nabi SAW, tidak. Dia tengok perawi ni pelupa. Itu satu kecacatan dah. Ataupun kalau perawi ni muttaham bil kazib, dia ni tertuduh menipu. Berat. Jadi maudhu'. Secara teori, orang yang suka berbohong ada masa dia bercakap betul. Orang yang kuat ingatan ada masa dia boleh lupa. Jadi dari segi teori, hadis yang dikatakan sahih itu boleh jadi dari segi hakikatnya bukan Nabi kata. Tapi boleh jadi itu sikit. Dipanggil ghalabatuz zannya, kemungkinan besar Nabi royak. Sebab tu ulama suruh beramal dengan hadis sahih. Sementara hadis dhaif, kemungkinan daripada Nabi itu kecil. Kecil itu sebab apa? Tengok pada kualiti perawi saat ni ya. Dia ni jenis lupa apa kan. Kemungkinan dia lupa tu tinggi. Padahal boleh jadi hadis dhaif itu memang Nabi royak. Dan kalau sebut tentang al-mawdu'at di Ibn Jauzi, ada hadis-hadis yang dinilai sahih oleh Imam Muslim, dinilai maudhu' oleh Imam Ibn Jauzi, itu namanya ijtihad. Jadi sesama ahli hadis pun tak sepakat. Mungkin hak ni kata hadis ni maudhu'. Penilai hadis kata lain tak siapa maudhu', hanya dhaif saja. Dan ada hak dinilai sahih, hak ni kata maudhu'. Jadi kaedahnya apa? Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama tidak dibatalkan oleh ijtihad ulama yang lain. Sama-sama ijtihad. Macam fiqh juga. Imam Syafi'i kata sunat baca doa kunut subuh. Imam Hanafi Hambali kata tak sunat.
Jadi hak kata tak sunat tidak membatalkan yang kata sunat, yang kata sunat juga tidak membatalkan yang mengatakan tak sunat. Masing-masing ijtihad masing-masing. Begitu juga dalam ilmu hadis. Kecuali kalau sepakat ulama tak ada khilaf kata hadis tu maudhu'. Maudhu' lah. Tak ada khilaf. Tapi kalau ada kata maudhu', ada kata dhaif, kita nak paksa orang lain terima hak kata maudhu' atau nak paksa orang lain terima hak kata dhaif saja pun bercanggah dengan kaedah tadi. Ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Jadi soal hadis tu dah dinilai sahih. Tak. Tiba-tiba dia nak kata hadis tu palsu sebab salat tirai tadi kan. Itu bercanggah dengan disiplin ilmu lah. Tapi untuk dia pakai untuk diri dia seorang-seorang, wallah alam, kalau dia betul-betul yakin siqah dengan mimpi dia, bukan mainan tidur, bukan mainan syaitan dan sebagainya. Tapi untuk kita berpegang dengan disiplin zahir ilmu. Ulama-ulama sudah kaji, sahih. Cuma memang dalam orang yang bincang dalam ilmu hadis, dia ada bincang boleh tak satu orang tu dia tentukan kedudukan hadis tu berdasarkan kasyaf. Maknanya macam saat ni lah. Dia mimpi jumpa Nabi SAW, mimpi tak ada isu, memang orang terima mimpi jumpa Nabi. Lalu ditanya, ya Rasulullah, yang dikatakan sabdamu ni begini-begini, memang sabdamu ke bukan? Lalu Rasulullah kata, ya, saya memang sabda macam tu. Jadi berdasarkan mimpi dia saat ni, dia pun percaya bahawa hadis tu hadis yang sahih daripada Nabi, sedangkan orang lain nilai dhaif. Penilaian dhaif orang lain itu adalah berdasarkan display ilmu yang zahir. Adapun untuk dia sendiri barangkali dia boleh pakailah, tapi untuk dia paksa pada orang lain itu bercanggah dengan disiplin ilmu. Jadi untuk orang ramai ni kita pakai hak zahir itu senang, dia mundabik, dia ada kaedah dia begini. Tapi untuk diri pribadi orang yang bermimpi jumpa Rasulullah SAW tu memang dia yakin itu Rasulullah SAW, sebab ihtimal kita nak faham hadis ni sahih pun dia masih panggil zanni. Yang qat'i adalah hadis mutawatir. Yang bilangan perawi ramai tak mungkin pakat menawak belaka. Tu yakin. Ulama dak cek dah sahih dhaif memang mutawatir. Bila hadis ahad dia tak Nabi ayat, tu ada keraguan. Tu dia kaji tu. Bila kualiti perawi bagus, sanad bersambung molek, kemungkinan besar Nabi memang sebut lagu tu. Sahih namanya. Tapi kalau kaji perawi ada masalah, sanad putus, kemungkinan Nabi ayat tu tak bagus mana. Dhaif. Jadi sahih dan dhaif daripada satu sudut sama, iaitu sama-sama ada keraguan. Bezanya sahih tu kemungkinan besar memang Nabi ayat, maka ulama suruh beramal dengan hadis sahih. Dhaif kemungkinan Nabi ayat tu tak besar mana. Maka ulama benarkan dalam fadilat beramal, tarhib, bab sirah sebagai sokongan pada makna ayat Quran. Ada skut-skut walaupun dhaif bolehlah sebagai sandaran. Tapi kalau untuk tetap hukum, tambah bab akidah dan sebagainya, maka itu tidak dipakai sebab dia zanni dia kuat. Wallahu alam setakat tu. Cuma saya sebagai pendirian peribadi, banyak lagi cerita-cerita hak tak pelik-pelik kita boleh royak pada masyarakat supaya masyarakat tak jadi pening dengan benda-benda macam ni. Benda hak jelas dengan disiplin ilmu kan molek kita sampai yang macam itu, daripada benda-benda yang masyarakat dengar macam, dan benda tu terbuka macam yang qazah ni. Orang nak royak betul pun boleh jadi, orang nak jadi modal buat cerita pelawak pun boleh jadi. Saya berjumpa dengan mata dengan Rasulullah ayat PRU 15 wajib latih saya jadi Perdana Menteri. Macam-macam orang boleh ambil kesempatan. Jadi wallahu alam, kita hati-hati dari segi pendirian ulama khilaf. Sebahagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah kata tidak berlaku melihat Nabi secara yaqazah, dan sebahagian yang lain mengatakan boleh. Jadi kita boleh kita sesatkan salah satulah benda khilaf. Tapi soal bila orang tu mendakwa, tengok diri peribadi dia. Jangan mudah sangat nak percaya dia mimpi jumpa Nabi ke, dia wayak ni hadis Nabi ke, kena semak. Wallahu a'lam. Boleh setakat tu? Ada lagi? Jangan marah saya dah orang tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Soalan yang pertama berkaitan dengan Syekh Al-Albani. Sekarang ini masyhur lah berkaitan dengan kebanyakan kitab-kitab hadis mentarjemkan daripada dia sahih ke tak sahih ke. Jadi cuma masalahnya kita berkaitan dengan beliau ni, ada guru ke tak ada guru? Dia asalkan pernah viral berkaitan dengan beliau ni pernah belajar ke tak pernah belajar, ataupun beliau tu mengkaji sendiri. Tetapi kebanyakan kitab-kitab berkaitan dengan hadis-hadis pun
banyak yang mentargetkan kepada Albani. Jadi cuma nak pastikan apa pandangan Ustaz tentang Syekh Albani. Baik. Wallahu a'lam. Pertama nak kata dia tidak ada guru, ada tesis yang menulis tentang beliau dan jasa beliau. Beliau ada guru, 3 orang guru dalam bidang bahasa Arab, fiqh Hanafi kalau tak silap saya, dan satu lagi, tapi bukan guru ilmu hadis, tidak. Guru ketika beliau masih muda dalam bidang yang saya sebutkan tadi, bahasa Arab, fiqh, dan satu lagi cabang yang juga bukan ilmu hadis. Dalam bidang ilmu hadis, setakat data-data yang sampai kepada saya, beliau tidak ada guru. Cuma beliau rajin pergi ke maktabah di Dimashq, di Damsyik, di Suria. Beliau baca buku-buku hadis. Sekira-kira bila ada ulama daripada Mesir cuba uji kebolehan beliau dalam bidang hadis, beliau sebut 10 hadis yang bersama sanad daripada perawi kepada perawi sampai pada Nabi SAW, beliau tidak mampu. Cuma beliau kalau merujuk kepada buku, beliau boleh menulis. Yang ketiga, ada juga para ilmuwan yang mengatakan tak ada makna pun Sahihul Albani, Dha'aful Albani, sudah tidak ada makna, kerana sahih atau dhaif satu hadis itu telah dibincang oleh ulama-ulama yang terdahulu. Jadi adakah bila Syekh Albani kata sahih, Syekh Albani berjumpa dengan data yang baru atau perawi yang baru, atau dia kata dhaif tiba-tiba dapat satu maklumat baru? Tidak. Jadi mereka berkata bila katakan disahihkan oleh Albani atau dhaifkan oleh Albani, sebenarnya tidak ada makna. Kerana apa yang dinilai oleh para ulama dahulu, sama ada secara ittifaq atau secara khilaf di kalangan mereka, itu sudah cukup memadai dalam menentukan status sesuatu hadis. Kalau tak soalannya tentang guru hadis, setakat data yang ada pada saya, beliau tidak punya guru. Sebab masalahnya ada kitab-kitab khusus hanya nama dia saja. Dia takkan Albani. Ada kemungkinan, pertama orang itu mempunyai aliran yang sama macam Syekh Albani, maka dia angkat, itu satu kemungkinan. Yang kedua, dia pun tak perasan apa cerita dengan Syekh Albani. Dia tengok dalam buku lain pun sebut macam itu, so dia buat benda yang sama, petik nama Syekh Albani. Ini dua kemungkinan yang saya lihat boleh berlaku. Wallahu a'lam. Yang kedua berkaitan dengan pembinaan kubur, pembinaan. Jadi dari sisi hukum Ahlussunnah wal Jamaah ni, adakah ada bid'ah dolalah yang mana wajib diruntuhkan seperti mana yang telah berlaku di Saudi? Ataukah keluarga ahli bait pun, ibu Nabi pun, Abwa pun asalnya ada pembinaan perkuburan, tetapi telah dirobohkan. Di Ma'la pun dulunya ada, tapi telah dirobohkan semua. Jadi cuma nak tahu dari segi hukum Ahlussunnah wal Jamaah tu, kalau daripada tanah perkuburan di Indonesia ni pun yang buat pembinaan tu, adakah wajib diroboh ataupun apa hukum dia? Baik, wallahu a'lam, secara ringkas, dia pertama lihat kepada status tanah kubur tu, adakah wakaf am untuk masyarakat umum ataupun khusus untuk ahli keluarga. Kalau untuk umum, untuk masyarakat, memang dilarang buat binaan, kerana itu akan memakan hak orang lain. Dia akan jadi sempit hak orang lain. Sedangkan itu untuk kegunaan ramai. Tapi kalau yang untuk keluarga sendiri, maka ia masih lagi makruh, dia tidak haram. Makruh kenapa? Kerana dia adalah satu perkara yang tidak membawa satu faedah, maknanya sia-sia. Kecuali binaan itu untuk memberitahu bahawa ini kubur ulama, ini kubur orang soleh, supaya orang tahu. Ini misalnya kalau di Terengganu ada binaan makam Tok Kupaloh. Jadi orang tahu ni yang macam ni adalah makam Tok Kupaloh, jadi orang ziarah. Kerana menziarahi makam solihin, awliya ni, dia ada kelebihan berbanding dengan menziarahi kubur biasa. Menziarahi kubur biasa pun sudah sunat. Nabi SAW suruh, ala fazuruha. Tapi menziarahi di sisi Ahlussunnah wal Jamaah lah ya. Kalau di sisi golongan yang menganggap dia syirik, ini adalah satu perkara yang berlebih-lebihan, itu cerita lain. Di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah boleh tabarruk dengan orang soleh ketika dia masih hidup atau selepas dia telah meninggal dunia. Kerana kebaikan itu tidak terhenti dengan kematian. Tapi di sisi mereka, bila kita tabarruk dengan orang mati, dia ingat kita sembah orang mati. Ini tak mungkin. Masa dia hidup kita tak sembah dia, takkan dia mati kita pergi sembah. Itu tak mungkin. Itu su'uzan sebenarnya. Jadi kalau kubur ulama, kubur orang soleh, dia beri pengecualian.
boleh dibuat binaan tujuan supaya diziarahi. Sebarang kena, oh ini makam wali mana diziarahi. Tapi ada perbezaan tadi lah saya sebut ya. Di sisi kita boleh tabarruk, ambil berkat dengan orang soleh, sama ada ketika dia masih hidup ataupun selepas dia telah meninggal dunia. Di sisi mereka kata boleh ambil berkat dengan Nabi SAW sahaja. Tawasul istighosah boleh kalau orang masih hidup. Kalau dah mati, tawasul haram, istighosah syirik, kata mereka. Di situ Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada beza. Syirik adalah menuhankan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tidak berlaku dalam tawasul dan istighosah. Kalau istighosah dengan orang mati syirik, istighosah itu minta tolong. Minta tolong dengan orang mati syirik, berarti minta tolong dengan orang mati adalah menuhankan orang mati. Betul kan? Kalau begitu, minta tolong dengan orang hidup adalah menuhankan orang hidup. So minta tolong bukan menuhankan. Itu beza. Kalau siapa yang menonton dialog saya dengan Ustaz Salman Ali di Perlis, saya ada explain secara ringkas istighosah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak lihat hidup mati, tapi i'tiqad kita. Kalau kita minta tolong orang hidup pun, tapi i'tiqad kita memang orang hidup tu yang bagi pertolongan, bukan Allah, syirik. Macam kita minta tolong dengan doktor. Doktor, sembuhkan penyakit saya. Syirik atau tidak? Secara umum, kalau orang yang bercakap orang Islam tak syirik. Sebab dia tahu doktor itu hanya sebab, yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi kalau memang terus terang, dia sembuh, kita cakap Alhamdulillah lah, Tuan Haji dah sembuh daripada penyakit. Allah dah sembuhkan penyakit Tuan Haji. Dia cakap apa? Dia kata, bila masa Allah sembuhkan penyakit saya? Saya dah 5 tahun sakit, tiap-tiap hari saya berdoa tak pernah sembuh. Saya berubat dengan doktor seminggu, saya sembuh. Doktor yang sembuhkan saya, bukan Allah. Jelas syirik. Walaupun doktor masih hidup. Wallahu a'lam. Jadi dengan 5 soalan tadi, saya ingat saya boleh berhenti setakat itu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.